Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah utuskan bagi setiap umat itu Rasul, masing-masing membawa seruan, abdikanlah diri kepada Allah dan jauhkanlah diri dari taghut. Sadaqallahul azim. Yang berusaha Tuan Nazir, yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa, seterusnya pimpinan masyarakat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bertemu. InsyaAllah kita sambung perbahasan kitab Ar-Rahiqul Makhtum Syekh Mubarakfuri, yang membahaskan berkaitan dengan sirah nabawiyah. Dalam pertemuan secara maya, kita telah membahaskan berkaitan dengan cubaan-cubaan dan strategi yang dilangsungkan oleh musyrikin Quraisy untuk menghalangi kemarahan dakwah Nabi SAW. Dari mesyuarat untuk diadakan sekatan-sekatan ke atas Nabi, serangan-serangan propaganda, begitu juga perundingan-perundingan yang kedengaran lunak. Seiringan daripada kekentalan dan ketegasan Nabi membawa dakwah, ketika itulah semakin memuncaknya tekanan-tekanan ke atas Nabi dan para sahabat. Secara ringkasnya, pembesar-pembesar Quraisy ingin menekan Nabi dengan tekanan yang luar biasa. Mereka berdepan dengan beberapa kekangan. Antaranya, imej Nabi dalam kalangan masyarakat Arab Quraisy, imej yang sangat dihormati. Walaupun dari sudut agama, kepercayaan berbeza, tetapi masing-masing telah mengiktiraf sejak daripada Nabi diutuskan sebagai Nabi, masing-masing telah mengiktiraf bahawasanya Muhammad ini merupakan orang yang baik, orang yang baik. Selain daripada Nabi memiliki pelindungan dari bapa saudaranya Abu Talib, Nabi sangat dihormati, dikagumi oleh masyarakat Quraisy. Dan karisma yang ada pada Nabi menyebabkan sesiapa yang singgah bertemu dengan Nabi akan terus melekat dengan Nabi. Kerana dalam perbahasan yang lepas kita telah menceritakan modal utama dalam berdakwah, sebagaimana model ditunjukkan oleh Nabi adalah yang pertama, akhlak yang luar biasa dan hujah yang jelas, hujah yang sukar untuk dipatahkan. Sementara musyrikin Quraisy ingin menentang Nabi SAW dalam keadaan akhlak dan moral mereka telah diketahui rosak, dan pada masa sama hujah mereka sangat terbatas. Apatah lagi informasi-informasi berkaitan dengan riwayat ahli kitab Bani Israel agak jauh daripada mereka, lantas menyukarkan mereka untuk mematahkan dakwah Nabi SAW. Baik, sekalipun begitu, mereka terus mengenakan tekanan-tekanan ke atas para sahabat.
Dan antara yang menarik di sini, dalam kalangan pengikut-pengikut Nabi, golongan-golongan hamba, mereka akan menyeksa golongan-golongan hamba. Dan peranan yang dimainkan oleh orang-orang kaya sahabat Nabi, antaranya Abu Bakar, adalah menghabiskan wangnya untuk menebus membeli hamba-hamba orang-orang Islam yang telah diseksa. Jadi sebahagian besar daripada harta Abu Bakar ketika itu dilaburkan untuk menebus, untuk membebaskan hamba-hamba yang diseksa. Jadi sistem ketika itu, kalau ditebus, maka pembesar-pembesar mereka, tuan-tuan mereka terpaksa memerdekakan, melepaskan hamba-hamba itu. Jadi sahabat Nabi yang lemah ini dibantu dari dua sudut. Yang pertama, mereka merdeka dari menjadi hamba, dan yang kedua, mereka diselamatkan daripada siksaan pembesar-pembesar Quraisy. Dan dari sudut inilah kita perlu memahami kenapa ada kisah keluarga Ammar bin Yasir. Keluarga Ammar bin Yasir yang cukup terkenal, bagaimana Ammar dan isterinya dibunuh, dan kemudian Ammar terpaksa mengambil langkah taqiyah, iaitu berlakon untuk mengaku kononnya kembali kepada anutan asal semata-mata untuk menyelamatkan nyawanya. Sebab apa ada cerita begini? Kerana ketika giliran keluarga Ammar diseksa, harta Abu Bakar ketika itu dah habis. Harta Abu Bakar ketika itu sudah habis. Dan kita perlu faham, dalam konteks sejarah, apabila Abu Bakar menghabiskan hartanya, dia bukan habiskan keseluruhan sampai asetnya semua tak boleh nak dipusingkan. Tidak begitu. Tetapi harta semasa dah habis waktu itu. Perlu mengambil beberapa waktu untuk mengumpul balik kekayaan asal. Jadi tiba waktu keluarga Ammar diseksa, ketika itu harta Abu Bakar dah habis. Jadi kita boleh bayangkan bagaimana pilu situasi begitu. Orang lain semua dibebaskan, tetapi sampai waktu keluarga Ammar dah tak ada duit nak dibebaskan. Jadi waktu itulah Nabi SAW menyuntik semangat Yasir bersama dengan isterinya untuk bersabar. Dan ini antara janji yang dinyatakan oleh Nabi SAW, sabran ya ahla Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya temu janji kamu semua di dalam syurga. Di dalam syurga. Jadi dari sudut pertimbangan iman, kalau orang yang benar-benar beriman dengar janji seperti itu keluar daripada mulut Nabi yang diimani, tak ada apa dalam dunia ni. Puas hatilah hidupnya walaupun mati disula. Dan suami isteri ini mati syahid, Ammar, Yasir dan isterinya Sumayyah. Dan ketika itu Ammar tak tahan dengan tekanan. Tidak tahan dengan tekanan. Maka apabila diasak, diseksa dengan cukup dahsyat, akhir sekali Ammar mengaku kembali kepada agama asal untuk menyelamatkan nyawa. Lantas dia kembali bertemu dengan Nabi, menyatakan kebimbangannya, apakah aku masih lagi beriman? Apakah aku masih lagi beriman? Maka dari persoalan itulah Allah Subhanahu wa taala menjawab, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah dia beriman, maka baginya kemurkaan dan azab dari Allah, kecuali orang yang dipaksa.
kecuali orang yang dipaksa untuk kembali kufur sedangkan hatinya masih lagi tenteram dengan iman. Jadi ayat ini merujuk, kalau bahasa agamanya, taqiyah. Taqiyah. Taqiyah ni maksudnya apa? Maksudnya berlakon untuk menyelamatkan diri. Ini sebagai contoh Ammar, dia masih lagi beriman tapi disebabkan diseksa dengan cukup teruk, dia pun kata tak apalah, aku patah balik pada agama asal aku. Kemudian dia pun lepas. Ini disebutkan sebagai taqiyah, dan taqiyah merupakan satu cabang daripada hilah yang ada di dalam agama. Jadi jangan duk anggap taqiyah ni Syiah je. Syiah bezanya meletakkan taqiyah merupakan antara ajaran besar. Tetapi di dalam ahli sunnah wal jamaah, taqiyah pun ada ketika darurat. Ketika keselamatan ataupun nyawa kita diancam, itu taqiyah. Taqiyah. Jadi boleh tak kita bertaqiyah bila ditekan-tekan kita pun mengaku kafir? Kan? Boleh ke tak? Dalam ayat Quran ni boleh. Tetapi mestilah kita mengukur keadaan kita seakan-akan keadaan Ammar yang diseksa separuh mati. Jadi taqiyah ini kalau dalam sudut yang lain, ia dimasukkan dalam kategori azimah, iaitu mengambil jalan keazaman, tekad. Bukan. Taqiyah ni rukhsah. Rukhsah ni diskaun lah lebih kurang. Mengambil jalan mudah. Tetapi kalau mengambil jalan azimah, mengambil jalan azimah iaitu tekad, maka beroleh kematian, mati syahid. Itu beza taqiyah. Jadi ada dibahaskan juga oleh para ulama, siapa yang boleh bertaqiyah. Jadi secara mudahnya, kalau kita ni orang biasa yang tidak ada pengaruh, maka tak apa taqiyah. Waktu kena tekan gila-gila punya, waktu itu kalau kita mengalah ke, berlakon ke, kita tidak mempengaruhi orang lain, tak apa taqiyah. Tetapi kalau kita ni figure, kita menjadi contoh pada orang ramai, dan orang menjadikan tindakan kita ini sebagai hujjah, sebagai dalil, maka kita tidak boleh taqiyah. Sebab itu Nabi tidak bertaqiyah. Sebaliknya, orang biasa seumpama Ammar ini yang boleh bertaqiyah. Ini yang turut ditunjukkan dalam sejarah Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal diseksa teruk dalam fitnah, kononnya Al-Quran itu merupakan makhluk. Ini pertarungan pemikiran antara Imam Ahmad berdepan dengan Mu'tazilah ketika itu. Kita ahli sunnah wal jamaah meletakkan Al-Quran itu bukan makhluk. Kerana implikasi kalau kita katakan Al-Quran itu makhluk, maka makhluk ini ada kelemahan. Bila makhluk ini ada kelemahan, maka Quran boleh dikritik sebab Quran itu makhluk. Itu implikasi. Imam Ahmad bin Hanbal mempertahankan Al-Quran bukan makhluk, sehingga dia ditangkap. Ketika itu Mu'tazilah menjadikan kerajaan ketika itu sebagai proksi kepada doktrin mereka. Sesiapa mana-mana ilmuwan yang bercanggah dengan aliran Mu'tazilah akan ditangkap. Yang utamanya adalah Imam Ahmad ditangkap, diseksa dengan cukup teruk, sehingga kalau kita rumuskan dalam ceritanya, hampir separuh matilah Imam Ahmad. Maka kawan-kawan dia di kalangan ulama-ulama juga, di kalangan tok-tok guru juga, ziarah Imam Ahmad dekat penjara. Dia kata pada Imam Ahmad, wahai Ahmad, mengalah je lah, mengaku je Quran tu makhluk, dengan meniatkan Quran yang kamu maksudkan mushaf ini makhluk. Tetapi kalam Allah itu yang sebenar-benar bukan makhluk. Tapi kamu bertaqiyah, kamu berlakon
untuk kamu menyelamatkan nyawa kamu. Sebab apa? Sebab kalau kamu mati dalam penjara, tak berapa untung. Kalau kamu lepas dari penjara ini, kamu tetap boleh mengajar orang. Anak-anak murid kamu beribu tunggu untuk dapatkan manfaat ilmu daripada kamu. Jadi Imam Ahmad menjawab, iza sakatal alimu taqiyatan wal jahilu yajhalu famata yatabayyana lahumul haq. Imam Ahmad kata, bila orang alim berlakon untuk selamatkan diri, ambil jalan play safe, sementara orang jahil kekal dalam keadaan jahil, sampai bila kebenaran akan dizahirkan? Jadi ini perbezaan, kita kena bezakan. Kalau kita ni orang biasa, tak apalah, kita ambil jalan play safe ke apa kan. Tapi kalau kita sebagai seorang tokoh yang ada pengikut ke, sangat mempengaruhi ke, kita tidak boleh ambil jalan taqiyah. Sebab apa? Sebab tindakan kita menjadi dalil kepada orang ramai. Ini selingan lah, selingan. Maka dalam tempoh tersebutlah para sahabat dibuli oleh musyrikin Quraisy dengan teruk. Banyaklah cerita, kalau kita nak ceritakan satu-satu. Sayyidina Uthmannya kena, Mus'abnya kena, kena boykot sendiri oleh ibunya, kena ugut dengan ibunya. Bilal kena seksa, Khabbab kena seksa. Begitu juga waktu itu Nabi SAW dikacau dengan beberapa cara buli, antaranya dengan meletakkan perut unta di atas badan Nabi ketika Nabi bersolat, kemudian meletakkan diletakkan duri-duri di hadapan laluan rumah Nabi. Jadi gangguan-gangguan seperti itu berlaku waktu yang kita ceritakan ini. Jadi apabila tekanan-tekanan tersebut semakin memuncak, ketika itulah timbulnya idea untuk menjalankan pertemuan-pertemuan untuk mengukuhkan kekuatan. Pertemuan secara sulit itu yang diadakan di rumah Al-Arqam, di rumah Al-Arqam. Jadi macam mana dari sudut kronologinya, macam mana boleh ada satu aktiviti usrah di rumah Al-Arqam ini? Kerana ketika sahabat Rasulullah SAW berkumpul di lorong antara dua bukit, mendirikan solat secara rahsia begitu. Jadi solat ketika itu, kalau orang nak solat waktu itu, kena pergi ke lereng-lereng bukit, di tempat-tempat tersembunyi untuk solat, untuk solat. Tetapi tiba-tiba waktu itu mereka telah dilihat oleh sekumpulan orang-orang kafir Quraisy. Tengah-tengah solat kantoi, orang kafir Quraisy nampak dia orang solat. Jadi senarai orang-orang Islam ketika itu, sebahagiannya diketahui, sebahagiannya tidak diketahui oleh musyrikin Quraisy. Lalu orang kafir itu memaki dan menyerang mereka. Memaki dan menyerang mereka. Dalam peristiwa itu Sa'ad bin Abi Waqqas, yang terkenal dengan sifat kepahlawanannya, telah memukul seorang lelaki sehingga berdarah. Telah memukul seorang lelaki sehingga berdarah. Jadi yang menyerang dan memaki itu adalah musyrikin Quraisy sendiri. Mereka yang memulakan tindakan, dan tindakan refleksi dari Sa'ad bin Abi Waqqas itu membalas sehingga lelaki musyrik Quraisy berdarah. Maka itulah darah yang pertama ditumpahkan dalam Islam. Jadi kita perlu faham, ketika era Makkiyah merupakan era pertarungan pemikiran, bukan main pertumpahan darah, ugut bunuh ke ugut pukul. Ketika itu belum
tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi. Bahkan Allah belum mengizinkan Nabi untuk mengisytiharkan perang, serangan secara pertumpahan darah. Kerana fasa ketika itu adalah fasa untuk mengukuhkan kekuatan, untuk merasionalkan masyarakat dan untuk mencerahkan minda mereka dengan dialog. Bukan beradu tenaga. Bukan, belum sampai masa beradu tenaga. Maka apabila sebelum ini dia tumpahkan darah boleh, tapi bila dibalas balas tertumpah darah sekali, maka tekanan semakin dahsyat. Tekanan semakin dahsyat, makin ramai diseksa, makin ramai potensi untuk terbunuh itu semakin tinggi. Maka atas pertimbangan itu, kalau diteruskan dengan cara bergerak sebagaimana sebelum ini, lama-lama pupuslah orang Islam. Pupuslah orang Islam, tak sempat kumpul kekuatan, kena tangkap, kena buli, kena seksa, lepas tu kena bunuh. Jadi tak sempat untuk berkembang, tak sempat untuk membina kekuatan. Lantas ketika itulah rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Al-Makhzumi berada di atas Bukit Safa. Kedudukannya agak terpencil daripada pandangan para penjahat Quraisy serta tempat-tempat mereka yang biasa duduk. Maka bermulanya usrah di rumah Al-Arqam bermula tahun ke-5 kenabian. Tahun ke-5 kenabian. Jadi kalau kita bandingkan tabiat dakwah para nabi dan rasul, mereka semua buat usrah. Mereka semua buat usrah. Sebagai contoh, Nabi Musa alaihissalatu wassalam ada anak-anak usrahnya yang Allah sendiri menyebutkan 12 orang naqib. Wa ba'athna minhum 12 naqiba, dan kami lantik dalam kalangan mereka seramai 12 orang naqib. Jadi istilah naqib usrah ni ada dalam Quran. Perkataan usrah itu tidak ada, tetapi istilah naqib itu ada. Tapi yang menariknya, cerita anak buah usrah Nabi Musa ni, yang menjadinya 2 orang, 10 orang tak menjadi. Ini perangai degil Bani Israel. 2 orang sahaja yang menjadi. Salah seorangnya adalah Nabi Yusha' bin Nun, yang ikut bersama-sama dengan Nabi Musa dalam misi pengembaraan ilmu mencari Nabi Khadir. 2 orang. Begitu juga dalam istilah yang lain, Nabi Isa pun ada usrahnya sendiri. Anak-anak buah usrah Nabi Isa digelar sebagai Hawariyun, pembantu-pembantu Nabi Isa. 12 orang. 12 orang Hawariyun. Dan 12 orang ini setelah Nabi Isa diangkat melangsungkan dakwah, sehinggalah kebanyakan masyarakat Rom memeluk Islam. Sebelum daripada ajaran Islam cuba diselewengkan oleh intelijen Yahudi selepas lebih kurang 300 tahun Nabi Isa diangkat. Jadi memang kalau kita lihat dalam sejarah para nabi dan rasul, mereka buat usrah, antara tujuannya adalah untuk melahirkan pelapis, supaya bila nabi rasul ni dah tak ada, akan ada yang menyambung perjuangan mereka. Cuma jadi tak jadi itu kita ada banyak contoh cerita. Sebagai contoh, cerita Nabi Musa, tahap murabbinya Nabi Musa pun ada yang tak jadi, kan? Ada yang tak jadi. Baik, jadi itu usrah yang dijalankan oleh Nabi SAW di rumah Al-Arqam. Dan ada juga yang mengkaji usrah yang dijalankan oleh Nabi di rumah Al-Arqam, ia tidak berlangsung pada waktu malam, tetapi ia berlangsung pada waktu tengah hari. Sebab atas logik masyarakat Arab yang duduk di kawasan panas padang pasir, waktu tengah hari merupakan waktu mereka lalai, waktu mereka tidur, tidak bermaya. Kalau kita pernah duduk di negara-negara Arab, khususnya waktu musim panas, memang waktu tengah hari itu waktu orang tidur start daripada lepas pagi.
Waktu malam tak berapa nak tidur. Sebab apa? Waktu malam panas. Lepas pagi tu baru dia sejuk kejap, kemudian menjelang petang dia panas balik. Jadi waktu itulah waktu yang dianggap strategik dijalankan usrah oleh Nabi SAW. Baik. Jadi yang menariknya, usrah yang dijalankan oleh Nabi ni tak pernah kantoi kan. Itu kebijaksanaan Nabi. Kemudian selepas daripada menjalankan usrah, berlakulah perkembangan yang seterusnya dalam perjalanan dakwah Nabi, iaitu penghijrahan pertama ke Habsyah. Penghijrahan pertama, penindasan terhadap umat Islam bermula pada pertengahan atau penghujung tahun keempat kenabian. Jadi period yang kita bincangkan ini tahun keempat membawa ke tahun kelima hijrah. Pada mulanya ia bermula dengan penindasan kecil, tetapi semakin meningkat hari demi hari dan bulan demi bulan, sehingga semakin memburuk pada pertengahan tahun kelima kenabian. Orang-orang Islam mula merasai tidak selamat tinggal di Makkah. Teruk sangat, kena tekan. Bukan sekadar pembesar-pembesar Quran sahaja yang menekan, bahkan kaum keluarga sendiri yang menekan. Jadi nak pergi mana? Sampai ke satu tahap tak boleh nak hidup dekat Mekah. Mesti ada kelompok yang mencari pengkalan yang lebih selamat untuk menjamin survival dakwah Islam ketika itu. Dan waktu itulah, menurut Syekh Mubarak Furi, waktu itulah turunnya Suratul Kahfi. Waktu itulah turunnya Suratul Kahfi. Jadi cerita turun Suratul Kahfi ni agak menarik juga, kerana apabila musyrikin Quraisy dalam sesi-sesi debat, dialog, mereka sentiasa susah untuk mematahkan hujah-hujah Nabi. Nabi ni ada je jawapan dia, dan bila jawab mereka dah tak reti nak jawab balik. Menyebabkan musyrikin Quraisy terpaksa pergi ke Yathrib, iaitu Madinah, dan kalau kita bahasa kita hari ni, mengambil kursus bersama-sama dengan puak-puak ahli kitab Yahudi untuk mendapatkan maklumat-maklumat supaya dapat boleh mematahkan hujah Nabi. Sebab apa? Mereka tahu Nabi Muhammad ini mendakwa ajarannya ajaran dari langit, dan golongan yang memiliki sejarah pernah diterapkan ajaran langit ini adalah puak-puak ahli kitab Yahudi. Sementara musyrikin Quraisy agak jauh dengan sejarah tersebut, kerana sebelum daripada kedatangan Nabi, kebanyakan para Nabi dan Rasul diutuskan dalam kalangan Bani Israel, bukan dalam kalangan Arab Adnani keturunan Nabi Ismail ini. Jadi mereka pun menteri propaganda mereka waktu-waktu ini antara yang paling banyak berperanan menjayakan propaganda musyrikin Quraisy namanya An-Nadr bin Al-Harith. An-Nadr bin Al-Harith. Jadi dia jugalah yang pergi dengan delegasinya bertanya kepada puak-puak ahli kitab Yahudi, boleh bagi tahu modal tak untuk lawan Muhammad kat Mekah ni, supaya bila aku tanya nak dapatkan soalan killer lah, lebih kurang begitu. Jadi musyrikin Quraisy pun mencadangkan kepada ahli kitab Yahudi di Yathrib pun mencadangkan kepada wakil musyrikin Quraisy, tanya kepada Muhammad 3 soalan. Soalan yang pertama berkaitan dengan sekelompok anak muda yang berpergian dalam tempoh masa yang panjang. Dia main teka-teki lah. Kemudian tanya kepada dia berkaitan dengan seorang raja yang menjelajah timur dan barat. Kemudian tanya kepada dia berkaitan dengan roh. Itu lebih kurang 3 soalan.
Tiga soalan. Jadi puak-puak ahli kitab Yahudi kata, kalaulah Muhammad boleh jawab, ternyata dia Nabi betul. Tapi kalau dia tak boleh jawab, confirm dia Nabi palsu. Confirm dia Nabi palsu. Jadi mereka pun balik ke Makkah dan mereka mencabar Nabi SAW berkenaan tiga soalan ini. Bila Nabi dapat soalan ini, Nabi dengan penuh confident mengatakan, esok aku akan bagi tahu jawapan. Esok aku akan bagi tahu jawapan. Dalam keadaan Nabi terlupa sebut insya-Allah. Terlupa sebut insya-Allah. Jadi apabila Nabi berjanji begitu, esoknya tak turun jawapan wahyu. Lusa tak turun jawapan wahyu. Sedangkan press conference dah bagi tahu hari tu. Esok bagi tahu, tengok-tengok tak bagi tahu. Waktu itulah serangan propaganda menggila ke atas Nabi SAW, mengatakan Nabi ni memungkiri janji. Dan antaranya juga mereka mendakwa, sebelum ini Allah bersama dengan Muhammad, tapi sekarang ini Allah telah meninggalkan Muhammad. Pada muka Muhammad dah tak reti dah nak jawab. Lebih kurang begitu. Ini yang diulas oleh Allah dalam surah Ad-Duha. Dan dalam riwayat menceritakan tertangguhnya wahyu jawapan kepada Nabi itu ditangguhkan dalam tempoh kira-kira 2 minggu, 15 hari lah, lebih kurang 15 hari. Dan 15 hari itulah Nabi diserang dengan serangan propaganda. Selepas 15 hari Allah menurunkan cerita Ashabul Kahfi, Suratul Kahfi. Bila turunkan cerita Suratul Kahfi, kalau kita lihat ya dalam Quran, selalunya cerita-cerita Al-Quran ini dia ringkas, padat. Berbeza dengan cerita Ashabul Kahfi, Allah cerita dengan detail, agak detail. Kerana untuk mencabar informasi-informasi yang telah dikirimkan oleh musyrikin Quraisy. Sehingga Allah ceritakan bagaimana Ashabul Kahfi tidur, bergolek-golek, bagaimana kedudukan dia di pintu yang menghala ke matahari, kan? Bagaimana selepas dia bangkit, dia minta apa perbincangan dia, waktu berapa, dalam tempoh berapa, dari sudut qamariyah, dari sudut syamsiyah, kalendernya berapa tahun dia tidur, agak detail di situ. Kemudian Allah menegur Nabi SAW, dan memang banyak dalam Quran Allah menegur Nabi, dan kita mengambil manfaat daripada teguran Nabi itu. Kalaulah Nabi ditegur oleh Allah, apatah lagi kita. Itu disebutkan dalam bab Itabur Rasul, iaitu teguran Allah kepada Nabi. Maka disebabkan itu dalam Suratul Kahfi Allah katakan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Jangan kamu cakap pada sesuatu perkara esok aku akan buat, melainkan kamu kena alas insya-Allah. Melainkan kamu kena alas insya-Allah. Dan bila Nabi berjaya menjawab hujah-hujah tersebut, soalan-soalan tersebut, lebih daripada skema yang telah ditetapkan oleh ahli kitab Yahudi, ada musyrikin Quraisy nak masuk Islam, ternyata mereka tak masuk Islam. Jadi ada golongan ni, ada puak yang bila kita berdialog ke, bila kita berbincang, kalau betul bagi bukti, kalau betul bagi hujah. Bila bagi bukti, bagi hujah, bukan nak terima pun, kerana golongan seperti ini bermasalah dari sudut kejujuran terhadap diri mereka sendiri. Jadi waktu itulah diturunkan Suratul Kahfi. Waktu mana? Waktu para sahabat diseksa dengan seksaan yang memuncak. Jadi kisah Ashabul Kahfi itu antaranya menceritakan bagaimana Ashabul Kahfi berdepan dengan fitnah Islamfobia. Bagaimana masyarakat sekeliling yang menolak Islam dan menekan Islam, mereka terpaksa mencari jalan selamat untuk melangsungkan iman mereka. Jadi cerita Ashabul Kahfi ni cerita berkenaan jati diri, bukan cerita untuk kita cari mana gua Ashabul Kahfi. Sebab ia tidak memberi kesan kepada pengajaran cerita itu. Adapun kita selalu lari fokus, gua tu kat mana? Anjing tu nama apa?
Warna bulu anjing tu warna apa? Padahal warna bulu anjing tu warna apa pun tak mengubah moral cerita pun. Kalau gua Ashabul Kahfi tu kat mana sekalipun tak mengubah pengajaran. Pengajaran utamanya jaga jati diri, mempertahankan iman walaupun kamu duduk dalam keadaan minoriti, jangan terpengaruh, pertahankan iman sampai satu masa Islam akan menang. Jadi ini antara kisah yang memotivasikan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Berapa minit lagi? 3 minit lagi. Jadi kisah yang kedua, suratul Kahfi ni ada 4 kisah. Kisah berkaitan dengan jati diri, kemudian kisah sahibul jannatain, fitnah harta benda, kemudian fitnah ilmu, betapa pentingnya ilmu, iaitu kisah pengembaraan ilmu Nabi Musa mencari Nabi Khadir. Kemudian yang keempat, kisah Zulkarnain. Jadi dia cerita ataupun suratul Kahfi ni agak menarik, kerana Allah menyediakan kepada kita skema. Waktu kamu orang-orang beriman dalam keadaan yang lemah, ini rujukannya. Rujukan apa? Ashabul Kahfi. Tetapi waktu kamu orang Islam kuat, mana rujukannya? Rujukannya Zulkarnain, menjadi pemerintah yang adil, pemerintah yang adil, pemerintah yang saksama, pemerintah yang menggunakan pengaruh kekuatannya untuk melestarikan keadilan, meneroka potensi-potensi dakwah. Itu yang kita boleh lihat di dalam suratul Kahfi. Maka Allah katakan wa idzi i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah, dan oleh kerana kamu telah mengasingkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah yang lain daripada Allah. Jadi waktu itu Allah menurunkan ayat berkaitan dengan uzlah, dan daripada pedoman tersebutlah Nabi SAW menggerakkan strategi untuk mesti ada wakil dalam kalangan para sahabat untuk mencari jalan selamat supaya dapat menjamin survival dakwah. Pergi ke mana? Pergi ke Habsyah. Pergi ke Habsyah. Jadi rombongan yang pertama ini terdiri dari 12 orang lelaki, seorang perempuan. Dia ada 2 batch. Lepas ni mungkin bulan depan kalau ada panjang umur kita akan ceritakan berkaitan dengan Habsyah ni, dan cukup menarik kita bahaskan berkaitan dengan Raja Najasyi. Rasa sekadar itu sahaja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.